Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wal din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratikal mustaqim. Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Amma ba'd. Pertama dan selamanya marilah sama-sama kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada pagi ini, pada tengah hari ini dapat kita menyambung sesi pengajian dan juga perbincangan kita dengan menggunakan kitab yang bertajuk Iman dan Kehidupan. Satu terjemahan daripada kitab asal Al-Iman wal Hayah karangan Al-Fadhil Ustaz Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizallahu taala. Yang mana kita akan masuk dan juga teruskan perbincangan mengenai kamalullah, iaitu kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan masuk pada poin yang ke-29, masih dalam perbincangan mengenai kesempurnaan ataupun kita beriman dengan kesempurnaan yang Allah Subhanahu wa taala telah letakkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya 'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Surah Az-Zumar ayat ke-53. Allah Ta'ala menyebutkan, katakanlah wahai Muhammad, hai hamba-hambaku yang melampaui batas, mencelakakan dirinya sendiri, janganlah kamu putus harapan terhadap kurniaan Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni segenap dosa. Sesungguhnya Dia pengampun dan Maha Penyayang. Daripada ayat surah Az-Zumar ayat 53 ini nak menjelaskan, setelah mana minggu lepas dan sebelum-sebelum ini kita bahaskan bahawasanya rahmat Allah Ta'ala ini maha luas. Bila rahmat Allah Ta'ala ini maha luas, ini menunjukkan kesempurnaan Allah Ta'ala ini. Sampaikan tahap begitu Allah Ta'ala kata, mana-mana hamba-Ku yang telah melaksanakan satu dosa, yang telah melaksanakan suatu kegelinciran, yang telah melaksanakan satu kecelakaan terhadap dirinya sendiri. Kita kena ingat, sesuatu maksiat ataupun dosa yang dilakukan, benda itu dia akan jatuh terhadap diri kita. Begitu juga dengan pahala yang kita laksanakan. Dia ini, seperti mana saya sebutkan sebelum-sebelum ini, bahawasanya apa saja yang kita buat pada hari ini, sama ada di kalangan pahala ataupun di kalangan dosa, benda itu akan jatuh kepada diri kita sendiri. Dia tidak akan mendatangkan apa-apa kesan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Taala ini maha sempurna. Lalu Allah Taala menggunakan ayat ini nak bagi tahu kepada kita, barang siapa yang melaksanakan maksiat, barang siapa yang buat dosa, barang siapa yang telah melaksanakan kegelinciran, maksudnya telah melaksanakan satu kemungkaran di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Ini namanya wasiat ataupun keluasan. Keluasan rahmat Allah Ta'ala dan kesempurnaan Allah Ta'ala. Walaupun hambanya buat maksiat, dia masih memberikan ruang kepada hambanya bertaubat, kecuali dosa syirik. Ini disebutkan di dalam mana-mana ayat sekalipun yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Luqman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah merupakan satu dosa yang cukup besar, yang dibahaskan bahawa ini tidak ada keampunan dan sebagainya. Maka daripada ayat ini nak menunjukkan bahawasanya Tuhan di dalam ajaran Islam ini dia sangat berbeza dengan Tuhan yang dibawa oleh falsafah, yang menyatakan bahawasanya Tuhan di dalam Islam dia adalah Tuhan sebagai pencipta segala sesuatu, pemberi rezeki segala yang hidup dan mengatur segala urusan. Dia, yakni Tuhan, mengetahui segala sesuatu, mengetahui bilangan semuanya, cukup luas rahmatnya, yakni rahmat Allah Ta'ala, menciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya, mengadakan ukuran dan memberikan bimbingan.
mendengar dan melihat serta mengetahui rahsia dan bisikan, apalagi tingkah laku dan perbuatan. Dalam kaedah ataupun dalam perbahasan ini, pengarang nak sentuh bahawasanya, kenapa pengarang membawa perbezaan dengan menyatakan Tuhan dalam ajaran Islam? Kerana pengarang nak bawa satu perbezaan Tuhan yang dimaksudkan oleh Aristotle. Tuan-tuan mungkin pernah dengar Aristotle ini, dia adalah merupakan anak murid kepada Plato. Plato ni siapa pula? Ini semua adalah bukan golongan falsafah Yunan, yang hari ini Yunan kita terjemahkan sebagai Greece. Mereka ini adalah merupakan golongan-golongan falsafah yang menyandarkan pemikiran, menyandarkan hujah-hujah mereka menggunakan pemikiran semata-mata, akal semata-mata. Sebab itu Aristotle mengatakan apa? Dia kata Tuhan yang kami maksudkan ialah Tuhan yang tidak ada kaitan langsung dengan alam. Kita boleh terima dalam Islam. Sedangkan dalam Islam kita menyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini Tuhan pentadbir alam. Maksudnya segala apa yang berlaku di atas muka bumi ataupun di alam ini ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pentadbir. Tetapi Aristotle tidak beriman dengan sebegitu. Aristotle mengatakan bahawasanya Tuhan yang kami maksudkan, Tuhan yang Aristotle maksudkan ialah satu Tuhan yang tidak ada hubungan kait dengan alam ini. Jadi macam mana Tuhan menjadi? Tuhan ini terjadi dengan sendirinya. Sebab itu akidah dan pemikiran yang dibawa oleh Aristotle dinamakan sebagai al-muharrik al-awwal ataupun al-illatu al-ula, iaitu ada sebab yang menjadi Tuhan tersebut wujud. Adakah Allah Ta'ala wujud pada hari ini? Ada sebab. Kalaulah Allah Ta'ala hari ini wujud disebabkan sesuatu sebab, maksud Allah Ta'ala lemah. Kerana contohnya kita katakan sebab dan musabab ini kita belajar dalam ilmu akidah. Maksud macam mana? Saya sendiri, saya Muhammad Farhan, saya sebab hidup saya adalah sebab mak ayah saya ada. Jadi yang menyebabkan saya hidup memang hakikat daripada Allah Ta'ala, tapi yang melahirkan saya adalah mak saya. Maka sebab saya hidup sebab ada mak ayah. Ada orang ini lahir tanpa mak ayah? Tak ada. Kecuali Nabi Isa tidak ada ayah. Ataupun orang ini tak ada ayah mungkin sebab anak luar nikah. Tapi di dalam Islam dia mesti akan ada hubungan di antara suami dan isteri, ataupun lelaki dan perempuan akhir sekali dapat anak. Ini sebab. Sebab macam mana anak boleh jadi? Sebab ada mak ayah. Mana mungkin ada anak tapi tiba-tiba tak ada ayah. Kita kata hukum asal lah. Anak luar nikah kita tolak tepi dahulu. Kecuali Nabi Isa AS. Maka di sini sekiranya mak ayah tak ada, kita tak ada. Maka wujudnya kita di alam ini disebabkan ada mak ayah. Jadi kalaulah Allah Ta'ala ini bersebab. Sebab apa Allah Ta'ala wujud? Sebab ada alam. Maka disebabkan ada alam, maka barulah Allah Ta'ala nak wujud. Maka kalau alam tak ada ataupun bumi tak ada, adakah Allah Ta'ala tidak wujud? Maka tidak. Maka sebab itu Allah Ta'ala ini dia tidak boleh bersebab. Maka Aristotle kata lain. Aristotle kata dia adalah disebabkan sesuatu. Ini yang dibawa oleh golongan etis pada hari ini. Golongan yang tidak percaya Tuhan mengatakan macam mana wujud tumbuhan dan semua ini semula jadi. Jadi daripada mana? Pokok ni daripada tanah. Tanah ini digemburkan, kemudian letak air, kemudian ada matahari. Maka sebab ataupun apakah yang menyebabkan pokok tumbuh? Disebabkan ada komponen-komponen. Sedangkan hakikatnya Allah Ta'ala yang tentukan. Tapi mereka menolak kejadian ataupun penciptaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas tu pengarang menyebutkan sebegitu supaya kita nak jelaskan bahawasanya akidah yang diimani umat Islam pada hari ini mesti bebas daripada pemikiran dan juga pandangan yang dipengaruhi oleh falsafah-falsafah. Falsafah ini bersandarkan hanya kepada pemikiran. Maka sebab itu pengarang mengatakan bahawasanya Allah Ta'ala ini maha luas. Dia akan tahu di mana kedudukan kita, apa yang kita buat dan segala-galanya. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Mujahadah ayat yang ke-7. Allah Ta'ala menyebutkan bahawasanya ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khumsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala aqsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah innallaha bikulli syai'in 'alim. Allah Ta'ala menyebutkan tiada pembicaraan rahsia antara tiga orang melainkan Allah yang menjadi keempat. Dan tiada pula antara 5 orang melainkan Allah menjadi yang keenamnya. Dan tiada pula kurang atau lebih dari itu melainkan Dia, yakni Allah, bersama mereka. Di mana saja mereka berada,
Kemudian itu di hari kiamat dia memberikan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan segala sesuatu. Maksudnya Allah Ta'ala akan ada di mana-mana. Ini dinamakan, kalau kita faham dalam konteks hadis, seperti mana Jibril datang menyamar sebagai seorang lelaki. Hadis yang kita sebutkan dalam Matan Arba'in ataupun hadis 40 ada dibahaskan. Jibril datang, kemudian Jibril kata, wahai Muhammad, akhbirni anil ihsan. Khabarkan kepadaku mengenai al-ihsan. Ini ihsan. Yang kita meyakini bahawasanya Allah Ta'ala ini sentiasa ada. Di mana-mana Allah Ta'ala akan ada. Yang disebutkan dalam hadis, Nabi kata, an ta'budallaha ka'annaka tara. Kamu beribadah, kamu mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala seolah-olah kamu tahu ataupun kamu yakin Allah Ta'ala. Fa in lam takun tara. Sekiranya kamu tak nampak mana Allah Ta'ala, fa innahu yaraka. Sesungguhnya dia, yakni Allah Ta'ala, sedang memerhatikan kamu. Ini konteks ihsan. Ihsan yang dimaksudkan ialah kita menjadikan segala situasi dan segenap kedudukan kita yakin Allah Ta'ala ada bersama dengan diri kita. Kita sorot balik sirah bagaimana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala ketika mana dikejar oleh golongan musyrikin Mekah. Dia duduk di dalam gusur ketika itu. Apa yang dibuat? Lalu Sayyidina Abu Bakar mengatakan, wahai Nabi, sekiranya golongan musyrikin ini hanya tunduk sampai ke kaki, pasti dia akan temui kita sedang menyuruh. Apa Nabi kata? Hendaklah kamu yakin bahawasanya sesungguhnya walaupun kita berdua, ini mafhum cerita dia, sesungguhnya walaupun kita berdua, sesungguhnya Allah Ta'ala sedang bersama kita. Ini keyakinan yang Nabi nak ajar kepada Sayyidina Abu Bakar. Supaya apa? Supaya Nabi SAW nak ajar kepada umat bahawasanya Allah Ta'ala sentiasa ada dengan kita. Ini tahap Nabi. Ketika mana dah habis elah yang dibuat, ketika mana nak berhijrah ke kota Madinah, menyuruh ketika itu, lalu jadi peristiwa begitu. Begitu juga ketika mana Nabi dikejar ketika itu oleh golongan pembesar Quraisy ketika itu. Dan apabila sampai di tanah pasir, Nabi dikejar, lalu Nabi terus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana apa? Pergantungan dan juga nikmat yang Allah Ta'ala nak bagi ketika itu, ya, nikmat kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari segi nikmat yang disebutkan di sini menunjukkan bahawasanya kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dia meliputi segala aspek, yang mana kita tak boleh nak ukur dan kita tak boleh nak nilai, melainkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebab itu tuan-tuan, saya selalu buat analogi yang mudah. Analogi yang mudah macam mana? Di mana-mana kuliah saya akan sebut begini. Kita nak jadi hamba Allah Ta'ala bersyukur, kadang-kadang Allah Ta'ala akan nilai kesyukuran kita dengan memberikan nikmat. Contoh, kita buat analogi. Ini bukan kisah benar, tapi analogi. Satu cerita yang saya nak ceritakan. Kita ni seorang yang istiqamah solat jemaah, contoh tak? Jadi kita pun berjalan ke surau, berjemaah di surau, di masjid dan sebagainya. Berjalan kaki, dah Allah Ta'ala bagi nikmat. Dengan nikmat tersebut, kesihatan yang ada, kita pun berjalan, menunaikan solat sama ada bagi subuh, zuhur dan sebagainya, berjemaah. Berjalan kaki dan kita boleh istiqamah dan menepati waktu. Lalu bila kita rasa tidak selesa ataupun kita nak nikmat daripada Allah Ta'ala, kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Wahai Allah Ta'ala, berikanlah nikmat bagi motor pula. Lalu Allah Ta'ala kurniakan motor. Bila mula Allah Ta'ala bagi nikmat, bagi motor, motor pembuah contoh, bagi motor, jadi kita pun menggunakan alasan. Ada motor, cepat sikit. Bermulalah ada motor, bermulalah ada nikmat. Bermulalah ada nikmat, bermula juga ujian daripada Allah Ta'ala. Ujian dia apa? Kita akan mula datang lewat solat. Tak apa, tak azan lagi. Tak apa, tak qomat lagi. Tak apa, imam bawa angkat takbir. Itu ujian yang Allah Ta'ala bagi nikmat. Sebab itu, nikmat yang Allah Ta'ala bagi bukan saja-saja, tetapi Allah Ta'ala nak uji bagaimana kita mensyukuri nikmat tersebut. Lalu bila dah ada motor, mami lambat pula. Tapi pergi lagi, Alhamdulillah. Bila pergi, tengok-tengok sekarang musim hujan. Bagi tadi hujan tak? Hujan pula sekarang ni. Saya kalau nak istiqamah, payah kalau hujan, pakai payung, payah. Nanti basah baju dan sebagainya. Ya Allah ya Tahu, berilah kereta sebiji. Dapat kereta sebiji contoh. Down payment pula katakan sekarang tak? Beli dapat kereta sebiji. Hujan boleh, gedah semua boleh.
makin lambat pergi ibadah ketika itu. Bila lambat pula, ini salahkan masjid surau. Apa masjid surau? Nak bagi orang istiqamah semayang, contoh. Tapi parking tak disediakan, tak payahlah semayang kat rumah. Saya nak bagi tahu, analogi mudah, analogi yang ringan, tapi nak bagi tahu. Allah Ta'ala bagi nikmat. Bagi nikmat mula-mula jalan kaki elok. Kemudian bagi nikmat ada motor elok. Kemudian hujan pula, kata alasan macam-macam, beli kereta pula. Bagi kereta, gunakan alasan yang pelbagai untuk Allah Ta'ala uji kembali bagaimana dia nak istiqamah dalam dia melaksanakan ibadah. Ini yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Imam Tirmizi kata apa? Khairun nas man tala umrahu wa hasuna amaluhu. Apa maksud dia? Sebaik-baik manusia, Imam Tirmizi sebut dalam hadis ini yang Nabi sebutkan. Sebaik-baik manusia ini ialah yang mana Allah Ta'ala pinjamkan panjang sikit umur. Man tala umrahu wa hasuna amaluhu. Amalan dia baik. Kenapa Nabi kata baik? Kenapa Nabi kata khairun nas? Kerana dia memanfaatkan umurnya. Lalu sambung Nabi, wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia. Man tala umrahu, yang mana mereka ini Allah Ta'ala pinjamkan panjang umur, wa sayyi'u amaluhu, dan amalan dia buruk. Maka Imam Tirmizi dan juga beberapa imam hadis yang lain syarahkan dua bentuk perkara yang perlu diperkenalkan. Yang pertama, nikmat umur. Sepakat hampir keseluruhan ulama mensyaratkan ialah umur ini dia adalah perkara yang mana kerja Allah Ta'ala. Tak boleh kita nak tentukan umur saya gini. Maka daripada pensyarahan tersebut menyebutkan sebegini. Umur yang panjang itu tidak boleh dinilai dengan kuantiti umur tersebut. Maka umur 60, itu umur panjang. Belum tentu. Kerana nilai umur ini adalah hak Allah Ta'ala. Sebab itu, kanak-kanak yang meninggal, ada pemuda yang meninggal, ada pemudi yang meninggal. Waktu umur yang kita kata ikut average ataupun purata meninggal, jarang meninggal. Tapi itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bab umur ini, pada hari ini contoh umur 40, kita tolak akil balik 15 tahun, maksudnya kita ada berapa tahun saja yang dinilai sebagai pengamalan kita kerana dah akil balik. Maka bila kita sebut begini, kita akan tahu bahawa pinjaman umur ini adalah daripada Allah Ta'ala. Tak boleh kata saya umur 40, awal lagi nak buat ibadah. Tak boleh sebut begitu. Sebab Nabi sebut dalam hadis, man tala umrahu, dan tidak dinyatakan dalam pencerahan bahawasanya 63 itu adalah panjang umur. Kalau kita dah lebih hari ini 27 tahun, tolak akil balik, contohnya adalah lebih kurang berapa tahun. Nilai balik umur tersebut bagaimana amalan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu perkara pertama mengenai. Perkara kedua yang perlu dijelaskan dalam hadis ini ialah Nabi sebut bahawasanya wahasuna amalu. Amalan dia Nabi kata baik. Maka itu yang Nabi kata baik manusia. Baik seorang hamba Allah Ta'ala. Maka amalan ini pula ialah tertakluk kepada diri masing-masing, bukannya kepada orang lain. Maka sebab itu perkara pertama, umur ini hak Allah Ta'ala. Kita cuma mohon kepada Allah Ta'ala untuk dipanjangkan umur, untuk diberikan rezeki supaya umur kita dimanfaat. Tetapi yang perlu kita usahakan ialah amalan kita. Bagaimana kita manfaatkan amalan kita dengan nikmat yang ada. Maka kita kiaskan hadis yang disebutkan tadi, umur tersebut kita kiaskan dengan man tala ataupun man kasura. Barang siapa man kasura an-ni'am, barang siapa yang banyak nikmat Allah Ta'ala bagi. Bagi nikmat kekayaan, bagi nikmat macam-macam Allah Ta'ala bagi. Maka nilai pula bagaimana dia mensyukuri nikmat tersebut. Sebab itu kalau kita bahaskan bab ini, di dalam kitab-kitab tauhid ada disebutkan perbezaan di antara syukur, di antara alhamdu, di antara al-madhu. Al-madhu ni puji. Orang bagi barang lah. Orang bagi barang, contoh ni buku. Orang bagi. Maka orang bagi tersebut kita akan memuji. Itu dalam bahasa Arabnya alhamdu. Kita puji, al-madhu kita puji. Sebab apa puji? Sebab dapat barang. Saya tak bagi barang, ada puji. Tak bagi. Kalau dia puji ada something wrong. Dah. Kata puji-puji ni apa? Tapi bila kita bagi barang, dia akan puji. Itu lumrah manusia. Okey. Sekarang ni kita dengan Allah Ta'ala, kita tak boleh tunggu Allah Ta'ala bagi. Kalau Allah Ta'ala tak bagi, Allah Ta'ala tak bagi, apa nak puji? Begitu. Sebab itu digunakan alhamdulillah. Segala puji bagimu, wahai Allah Ta'ala.
Puji tersebut sama ada dapat nikmat ataupun nikmat, dapat nikmat ataupun dapat kecelakaan. Kerana Allah Ta'ala sayang, dia Allah Ta'ala tegur. Maka itulah yang dimaksudkan antara puji yang dimaksudkan puji dengan Allah Ta'ala dan puji dengan manusia. Puji dengan manusia sekiranya dia bagi bahan, dia bagi barang, satu penghargaan kita akan ucapkan kepada mereka. Itu hadis pertama yang saya nak sentuhkan mengenai kesempurnaan Allah Ta'ala sehingga Allah Ta'ala beri nikmat sebegitu. Okey. Kemudian hadis yang seterusnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga Imam Ahmad. Yang hadis ini juga ada diriwayatkan di dalam kitab hadis 40. Yang mana Allah Ta'ala nak ceritakan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala ini akan menentukan dan juga menyusun atur kedudukan manusia dari segi qada dan juga qadar. Ini kita nak sebutkan pada hari ini. Dan yang selalu saya sebutkan, pergi berniaga pagi, dah bersungguh-sungguh dan semayang dan sebagainya, tapi Allah Ta'ala tak bagi nikmat. Ataupun pada hari ini orang yang mana Allah Ta'ala nak uji dengan pelbagai sesuatu, maka kita nak tengok bagaimana kandungan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi SAW menyebutkan, ya bulan, wahai hamba, wahai kanak-kanak, inni u'allimuka kalimatin, sesungguhnya aku nak ajar kepada engkau beberapa kalimah, beberapa pengajaran. Nabi sebut. Maka perkara pertama yang Nabi sebutkan, ihfazillah yahfazka. Kamu jaga hak Allah Ta'ala, kamu jaga Allah, maksudnya kamu jaga hak Allah Ta'ala, Allah Ta'ala jaga kamu. Nah, analogi yang mudah pada hari ini, kalau kita sempurna ibadah, jaga hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala Maha Adil, Allah Ta'ala akan jaga kita. Ihfazillah tajiduhu tujahak. Maka kalau kamu jaga hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kamu akan dapati lorong yang kamu akan dilorongkan. Betul pada hari ini, bahawasanya orang yang benar-benar dia mendekati diri Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan lorongkan jalan yang Allah Ta'ala redai. Sekiranya belum lagi, maka Allah Ta'ala nak uji dan juga menilai keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iza sa'alta fas'alilillah. Nabi kata, bila kamu nak memohon sesuatu, mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mohon kepada Allah Ta'ala, maksudnya kita bermohon kepada Allah Ta'ala, meraih doa, munajat kita dan sebagainya. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu nak minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kerangka yang seterusnya yang saya nak tekankan pada tengah hari. Wa'lam, Nabi kata, ketahuilah oleh kamu, annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in. Kalaulah seluruh umat ini berkumpul untuk memberikan suatu nikmat terhadap diri kamu, maka Nabi kata, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Maka mereka tidak boleh memberikan suatu nikmat langsung kepada kamu, melainkan perkara tersebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah letakkan. Ini dimaksudkan bahawasanya kita bukan bersyukur kepada manusia, kepada makhluk, tetapi kita hanya berterima kasih kerana dia menjadi wasilah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hakikatnya majikan kita bukan pemberi rezeki, tetapi dia sebagai wasilah, sebagai satu perantaraan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala bagi dan hari ini dia bayar duit gaji kita, contoh pada. Tapi hakikatnya semua kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walau ijtama'at ala an yadurruka bi syai'in. Dan sekiranya seluruh umat ini berkumpul bersatu untuk memudaratkan kamu dengan sesuatu kemudaratan, lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika. Maka Nabi kata, mereka tidak boleh memudaratkan kamu melainkan perkara tersebut telah Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah letakkan di dalam ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rufi'atil qalam wa jaffatis suhuf. Maka sekiranya habis ataupun rufi'at qalam, maksudnya telah diangkat qalam, yang ini telah diangkat pentaklifan dan sebagainya. Maka daripada hadis ini kita nak jelaskan bagaimana keluasan kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampai tahap begitu. Allah Ta'ala nak nyatakan bahawasanya apa-apa segala yang Allah Ta'ala tentukan dan apa yang terjadi kepada diri kita pada hari ini, semua perkara tersebut di dalam pengetahuan dan juga dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, pada hari ini kalau kita lihat bagaimana kita dididik, dan zaman ini dididik supaya menakuti ataupun takutkan kepada hantu lebih banyak daripada kita takutkan kepada Tuhan. Kita tengok media massa,
Ini peredaran zaman yang berlaku. Cerita hantu macam-macam. Sampaikan pada hari ini, orang lebih takut hantu daripada takut Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kalau kita faham di dalam bab keimanan, law ijtama'at al-ummah, sekiranya kumpullah umat ini, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka lam yanfa'uka illa bisyai'in illa ma kataballahu lak. Sesuatu perkara, walaupun perkara tersebut manfaat ataupun perkara mudarat, benda itu tidak akan menjejaskan terhadap diri kita, melainkan perkara tersebut telah di dalam ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu benda ini perlu jelas. Pada hari ini pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak perlu kita didikkan supaya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada takut kepada benda-benda ini. Kerana kalau benda ini dibawa di dalam pendidikan anak-anak, kita tidak jauh dengan pendidikan dan juga kepercayaan yang dinamakan animism. Animism ini ialah satu kepercayaan kepada roh ataupun makhluk-makhluk ghaib, seperti mana yang berlaku kepada orang asal yang ada pada ini. Mempercayai pokok, mempercayai tumbuhan, mempercayai binatang tertentu yang menjadi satu simbol ketakutan kepada mereka. Ini animism yang diistilahkan dalam istilah akademik pada ini. Takut sesuatu makhluk yang dikatakan ada kekuatan. Sedangkan di dalam Islam benda ini adalah benda yang tidak boleh. Kerana kita percaya dan juga kita takut ataupun kita meletakkan ketakutan kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya ulang kembali, takut jangan kita definisikan takut tersebut secara semua umum. Sehari turun daripada bangunan pergi pergi jalan tengah jalan, langgar, kita langgar. Nak buat itu dah ustaz kata tak payah takut apa. Langgar, langgar kena bas, langgar mengikut kereta. Ini ajaran yang salah. Kerana takut yang bersifat tabi'i lain, takut yang bersifat akidah lain, satu perkara yang lain. Takut yang bersifat akidah ini keimanan, kepercayaan, kepatuhan kita kepada sesuatu perkara, sehingga kan kepatuhan tersebut membawa kita melaksanakan perkara yang makruf dan meninggalkan perkara yang munkar. Berbeza dengan takut tabi'i, kita takut kita accident, kita pakai helmet elok dan sebagainya, itu benda yang berbeza. Perkara yang terakhir pada tengah hari ini, seluruh alam ini tunduk kepada perintah dan undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya menjadi saksi bahawa Tuhan itu ada, esa dan maha kuasa. Malaikat, jin dan manusia, semuanya tidak dapat melepaskan dirinya dari kekuasaan Tuhan dengan tidak ada kecualinya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 44. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u al-ard, tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal-ardu wa man fihin. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Langit yang tujuh, bumi dan apa yang ada di dalamnya, semuanya bertasbih memuji Tuhan, dan segala sesuatu tasbih memuji Tuhan dengan kemuliaan, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Tuhan itu Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Maka nak bagi tahu bahawasanya alam ini tunduk dengan sentiasa melaksanakan ibadah dan juga suatu pekerjaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tugas para malaikat, tugas alam dan sebagainya. Dan semua ini akan menjadi saksi ketika mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana disebutkan yang kita baca duk malam Jumaat, macam malam ni kita nak baca dah dalam surah Yasin. Allah Taala kata apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa Allah Taala kata? Al-yawm, hari ini, yakni hari kiamat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Kami akan kunci, kami akan tutup mulut-mulut mereka. Mulut-mulut hamba Allah Taala ketika itu tidak akan berhujah. Saya di dunia buat gini, buat gitu, saya sedekah. Tidak ada dah. Yang apa yang menjadi ketika itu, wa tashhadu arjuluhum wa tashhadu aydihim. Bahawasanya Allah Ta'ala kata al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim, dan ketika itu yang bercakap tangan-tangan mereka. Kerana tangan inilah yang menjadi saksi. Saya angkat takbir kepadamu wahai Allah Ta'ala. Saya yang sedekah duit pada hari Jumaat, saya sedekah di surau Qur'an, saya buat gini. Maka tangan-tangan ini dan juga kaki juga yang akan berkata kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah saksi-saksi inilah yang akan berhujah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ketika itu mulut kita akan dikunci untuk menyatakan amalan yang telah kita laksanakan.
Maka telah jelas daripada surah Yasin tersebut nak bagi tahu kepada kita pada hari ini bahawasanya segala kerja buat kita pada hari ini, amalan yang kita buat pada hari ini ialah tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ketika mana Sayyidina Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi, kau ni nabi yang dijanjikan surga, yang mana maksum, tidak ada dosa dan sebagainya. Kenapa masih beribadah di tengah malam?" Apa jawab Nabi? "Afalam aku ma'abadan syakura." Tak bolehkah aku jadi hamba bersyukur? Maksudnya Nabi buat perkara tersebut nak menyatakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini peningkatan dan juga tingkatan ibadah. Asalnya kita buat ibadah sebab apa? Sebab taklifan, sebab tanggungjawab. Lepas tu kita naik. Kenapa buat ibadah ni? Disebabkan saya nak tambah lagi kedudukan dengan Allah Ta'ala. Dah tambah, dah hebat dah, maka buat lagi sebab apa? Saya nak jadi hamba yang bersyukur, yang sentiasa meletakkan nikmat ini pada kesyukuran Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah Nabi ajar kepada kita peningkatan ibadah tersebut supaya kita ini tidak merasa cukup dengan amalan yang kita ada. Berbanding dengan sifat qanaah, kita berasa cukup dengan apa yang ada, iaitu dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segi nikmat semata-mata. Sekadar itu saja untuk tengah hari ini, kupasan mengenai kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala sampai tahap Allah Taala tetap menerima diri kita yang penuh dosa, penuh noda dan sebagainya. Allah Taala masih mengatakan, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka putus asa ini adalah merupakan satu sifat yang mana sifat golongan kafir yang disebutkan di dalam Al-Quran dalam ayat-ayat yang lain. Sekadar itu saja untuk pada tengah hari ini. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuk waj'al hubbaka ahabba ilayna min al-ma'i barid. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman mustaqim. Ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. أشهد أن لا إله إلا أنت بسم الله الرحمن الرحيم إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.